warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam cuti hari Malaysia. Kita sama-sama dalam kuliah Maghrib perdana yang tadi telah dimaklumkan, iaitu bertajuk memperkasakan sunnah dan menolak bid'ah. Apakah dia sunnah? Sunnah dalam perkataan bahasa Arab bererti jalan, at-tariqah. Sama ada jalan baik atau jalan yang buruk, dari segi bahasa dipanggil sunnah. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ini satu sunnah, yakni satu jalan yang baik. Dalam hadis yang sama, Nabi SAW juga bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk. Mungkin kalau kita tak biasa, sunnah pun ada yang buruk. Ya, dari segi bahasa, sunnah itu bermakna jalan. Ya, jadi boleh jadi jalan itu baik, boleh jadi jalan itu buruk. Tetapi dari segi istilah, sunnah itu disempitkan maknanya kepada yang baik sahaja, iaitu at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din, jalan yang diredai, yang dijalani di dalam agama. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani jalan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sunnah dari segi istilah. Wa man kana 'alaman fid din, dan sesiapa juga yang menjadi tokoh-tokoh di dalam agama, kas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga kita boleh sebut sebagai sunnah para sahabat, yakni jalan para sahabat, jalan yang diredai. Tidak ada sunnah yang buruk dalam konteks istilah. Baik. Bid'ah apa dia? Jadi sunnah ni kita nak perkasakan, dalam masa yang sama kita nak menolak bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah dari segi bahasa adalah melakukan satu perkara baharu yang dahulunya tidak pernah dilakukan. Ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu benda baru, dulu tak ada orang buat. Kita buat balik sikit Perlis sana. Itu Tuan Imam beritahu, ustazku baru sampai pada Perlis, bukan saya orang Perlis, ya, saya orang Terengganu, tinggal di Wangsa Maju. Tapi pagi tadi ada saya sikit-sikitlah membantu pembentangan di hadapan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Itu yang beritahu pada Tuan Masjid, mungkin kena ganti orang lain pun tak sempat. Tapi cuba-cuba cari orang, tak ada pula kebetulan kawan-kawan yang boleh ganti. Akhirnya saya buat keputusan, kalau begitu kawan yang datang tu balik macam biasa naik kereta, masih dalam perjalanan. Saya beli tiket flight 4.50 tadi, naik di Alostar, baru sampai tadi. Jadi
bid'ah dari segi bahasa asalkan benda itu baharu, tak kisahlah urusan dunia atau urusan agama, baik atau buruk, ihdatsu syai'in ma lam yakun, buat benda baharu yang dahulu tidak ada dinamakan bid'ah. Tapi yang kita nak fokus sekarang adalah bid'ah dari segi istilah. Jadi dalam mendefinisikan bid'ah dari segi istilah, para alim ulama mempunyai dua pendekatan yang berbeza, tetapi natijah akhirnya sama. Pendekatan sahaja berbeza. Satu pendekatan yang umum dan satu lagi pendekatan yang khusus. Saya nak beri contoh untuk memudahkan kefahaman kita. Untuk pendekatan yang umum dan khusus ini, saya bawa contoh tentang tokey ladang durian. Terlebih dahulu baru kita kaitkan dengan bid'ah tadi. Tokey ladang durian A, dia mempunyai pendekatan yang umum. Sementara tokey ladang durian B, pendekatan dia khusus. Macam mana yang umum ini? Dia beri satu bakul yang besar kepada pekerja dia. Dia bagi tahu kepada para pekerja dia, pergi ke ladang kutip buah durian. Jadi tak kisahlah durian kampung kah, durian bandar kah, D24 kah, musangking kah, apa kah, jadi namanya durian masuk dalam bakul umum durian. Tetapi tokey ladang B dari awal dia telah beri dua bakul kepada pekerja dia. Arahan dia khusus. Kata dia, durian musangking masuk dalam bakul ni. Lain daripada musangking masuk dalam bakul lagi satu. Jadi berbeza kan? Satu ni mengkhususkan bakul hanya untuk musangking, satu lagi dia tak kisah umum saja musangking ke apa ke, jadi durian masuk dalam satu bakul yang sama. Tetapi natijah akhirnya sama. Kenapa? Yang asalnya mengumpulkan durian dalam satu bakul, sebelum dia jual, dia akan asing-asingkan juga ini musangking, ini apa. Maka berbeza hanya pada permulaan. Begitulah para ulama di dalam membahagikan bid'ah, mendefinisikan bid'ah secara syarak. Ada yang mengambil pendekatan umum, iaitu kata mereka bid'ah ini fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Masuk dalam bakul bid'ah. Asal cek satu je, ada tak pada di zaman Nabi? Tak ada. Tak payah baca baik ke buruk ke, ada dalil ke tak ada dalil ke, masuk dalam bakul bid'ah dulu. Sementara ulama pendekatan khusus, ulama pendekatan umum tadi, misalnya Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah, yang dikenali sebagai Sultanul Ulama, sultan kepada para alim ulama. Sementara pendekatan yang khusus seumpama yang dipegang oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dia telah menyempitkan bid'ah dari segi istilah ni, kata dia, iaitu ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Bid'ah hanyalah perkara yang diadakan yang tidak ada dalil syarak yang menyokong dia, yang menunjukkan kepada benda itu tak ada dalil. Itu bid'ah. Wa amma ma kana lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an. Tapi kalau benda baharu tu kita dapati ada dalil syarak yang menyokong, maka itu dari segi syarak tidak kita namakan bid'ah. Wa in kana bid'atan lughatan. Tapi ialah kalau dari segi bahasa bid'ah juga sebab baru. Tapi dari segi istilah kita tak namakan perkara baharu yang ada dalil itu sebagai bid'ah. Jadi nampakkan beza. Awalnya yang ini tak kisah ada dalil ke tak ada dalil masuk dalam bakul bid'ah. Yang ini tak. Hanya yang tak ada dalil saja masuk dalam bakul bid'ah. Yang ada dalil tidak masuk dalam bakul bid'ah. Tapi natijah akhirnya sama, iaitu sama-sama melihat kalau ada dalil maka perkara baharu itu tidak dilarang. Maka di sisi ulama pendekatan yang pertama dinamakan bid'ah hasanah. Kenapa? Bid'ah ada baru, zaman Nabi tak ada. Kenapa hasanah? Kerana ada dalil. Sementara ulama pendekatan yang kedua, perkara baharu yang tak ada dalil itu dinamakan bid'ah. Perkara baharu yang tidak ada dalil tidak dinamakan bid'ah dari awal. Tapi nanti akhir sama-sama setuju perkara baharu yang ada dalil tidak haram kita melakukannya. Ya, iaitu nama bid'ah hasanah.
Di sisi pendekatan umum, tak nama bid'ah langsung. Di sisi pendekatan khusus. Baik. Jadi baru-baru ni, dalam 2 hari Selasa, hari ni hari Khamis, 2 hari lepas, saya kuliah maghrib di surau sebelah rumah saya. Jadi saya buat satu tajuk, iaitu mengiktiraf bid'ah hasanah atau melakukan bid'ah hasanah adalah sunnah. Menentang atau menolak bid'ah hasanah adalah bid'ah. Ya, hasanah. Tapi ada orang macam kita kata istilah zaman sekarang ni menggerupu. Marah betul dia dengan tajuk kuliah ustazku, lalu dia buat posting, iaitu Ustaz Mohib Khawli dari Terengganu. Dia kata manusia tu ustaz lah. Mujur dia panggil manusia. Kalau dia kata naten berat tu. Mujur dia panggil manusia lagi. Manusia ni memang nak bawa umat ni ke arah kesesatan dan derhaka kepada Rasulullah SAW ke apa? Ni ustazku ni nak bawa jadi sesat ke apa? Apa maksud dia melakukan bid'ah hasanah adalah sunnah? Ni nak terang ni. Bid'ah hasanah tu ada definisi dia. Definisi yang paling mudah dan jelas, definisi ulama salaf. Siapa? Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i bagi keterangan bid'ah ini ringkas tapi jelas. Ringkas 3 poin. Apa dia? Poin yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah adalah 2 jenis bid'ah. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis bid'ah terpuji, maknanya elok, dan satu lagi terkeji, maknanya tidak elok. Poin yang ketiga dan terakhir, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara baharu yang selari dengan sunnah, kena dengan ajaran Nabi, yang itu terpuji. Mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan ajaran Nabi, yang seperti itu terpuji. Selesai. Soalan, dah benda baru, macam mana nak tahu sekali atau tak sekali dengan sunnah Nabi? Kalau dalam zaman Nabi SAW, sahabat buat benda baru, Nabi SAW aja. Nabi SAW boleh beritahu, ini dah ada pahala, atau Nabi larang, jangan buat benda macam ni. Ni Nabi SAW dah wafat, tiba-tiba berlaku perkara baru. Macam mana kita nak tahu sekali atau tidak sekali dengan sunnah? Jawabnya, itu adalah tugas para alim ulama. Itulah makna al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para nabi, bukan mewarisi harta benda nabi, bukan mewarisi dinar dirham nabi, tapi mewarisi ilmu para nabi. Oleh itu mewarisi tugas nabi menerangkan kepada umat kalau ini selari atau tidak dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut nabi ke nak ikut ulama? Ini soalan yang popular di zaman kita. Nak ikut nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, Imam Syafi'i kata bid'ah ada 2. Sekarang nak ikut nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Jelas, orang Islam akan ikut Nabi SAW. Tetapi soalan dia yang sebenar bukan nak ikut Nabi atau nak ikut Imam Syafi'i. There is no such thing as a choice between Nabi dengan orang lain. Tak ada. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu itu kasih kepada Allah, maka ikut akan aku, ikut Nabi. Jadi tak timbul nak ikut Nabi ke nak ikut orang lain. Soalan yang sebenar adalah kita ni nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kefahaman para ulama seperti Imam Syafi'i atau mengikut kefahaman orang lain seperti ikut guru kita, seperti pensyarah kita atau kita sendiri. Kalau orang yang ada akal yang sihat, tentulah kita mengikut kefahaman para ulama. Kerana ulama yang akal dalam Quran dan hadis. Kerana bukan ambil satu hadis terus keluar conclusion, tetapi melihat hadis dengan suluhan hadis yang lain, melihat hadis dengan timbangan Al-Quran, maka disitulah baru ulama mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Jadi saya harap Ustaz Mohib Khawli sudilah menonton live saya pada malam ini. Sebab boleh tahan juga, beliau mengatakan, dia kata dari segi istilah sunnah hanya berkaitan dengan Rasulullah SAW, kerana hanya sunnah Rasulullah yang kita wajib ikut dan contoh. Sunnah engkau boleh ikut ke? Sunnah engkau boleh masuk kita dalam syurga ke? Adakah Allah suruh kita jadikan sunnah engkau? Ini bukan sunnah engkau. Dengar dulu kita nak cerita.
Baik, yang pertama, kenapa ulama menerima adanya bid'ah hasanah sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kullu bid'atin dalal, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap. Kenapa kita boleh kata oh ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah? Tak betul. Ni nak ikut Nabi ke nak ikut engkau? Engkau bukan pandai sangat. Engkau pun hanya ikut apa yang para ulama faham daripada hadis Nabi SAW. Apa ulama faham daripada hadis tersebut? Antara ulama yang mensyarahkan hadis sahih. Hadis ada dalam Sahih Muslim. Jadi bukan isu hadis tak sahih. Yang tak sahih adalah kefahaman terhadap hadis. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang membuat syarah yang unggul terhadap hadis-hadis dalam Sahih Muslim, kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsus. Sabda Nabi SAW, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, ini merupakan lafaz yang umum tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghadibul bid'ah, yang Nabi SAW maksudkan bukan semua tapi kebanyakan. Maka timbul persoalan, boleh ke kullu itu makna sebahagian? Kan sepatutnya kullu itu makna semua. Jawapan, bukan setakat boleh. Bukan setakat boleh. Bahkan kebanyakan kullu yang digunakan dalam Quran dan hadis maksudnya kebanyakan, bukan semua. Okey, kita ambil faham dalam bahasa Melayu dahulu. Kalau ada budak sekolah bagi tahu kepada kita, ya, uncle, pakcik, abang, saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu kata-kata dia. Kita tanya dia, betul ke adik pergi sekolah setiap hari? Betul, dia kata. Maka kita tanya, adik hari Sabtu ada pergi sekolah? Hari Sabtu tak pergi dia. Hari Ahad ada pergi sekolah tak? Ahad tak pergi. Adik menipu lah tu. Tadi adik kata pergi sekolah setiap hari. Sabtu Ahad dia tak pergi pun. Mana pula setiap hari? Okay, secara jujur, adik tu menipu ke pakcik tu yang tak faham bahasa? Nampak-nampak macam pakcik tu yang tak faham bahasa. Dia hari Sabtu Ahad, hari tak sekolah, sekolah cuti, maka budak ni tak pergi. Dia hanya pergi pada hari yang sekolah buka, iaitu 5 hari seminggu. Dia pergi ke sekolah 5 hari dari 7 hari, masih sah dia mengatakan saya pergi ke sekolah setiap hari. Itu baru bahasa Melayu. Baik, kita tengok dalam Al-Quran. Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, taufan itu membinasakan setiap sesuatu dengan perintah dari Tuhannya. Kulla syai'in mana setiap sesuatu. Sepatutnya tak ada yang tak binasa. Kenapa Allah kata setiap sesuatu? Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal tak binasa. Gunung ganang syai'un atau tidak? Sesuatu. Ya, sesuatu. Gunung ganang tidak binasa. Langit bumi syai'un atau tidak? Sesuatu. Ya, langit bumi sesuatu. Tapi langit bumi tidak binasa. Habis Quran sebut kulla syai', itu maknanya kebanyakan. Banyak benda yang binasa, tapi bukan semua. Dalam suratul Kahfi Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada di sana seorang raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Ini kisah dalam suratul Kahfi. Nabi Musa AS ingin menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS, tapi Nabi Khidir letakkan syarat, nak mengaji dengan saya boleh, jangan tanya sampai masa saya terangkan. Jadi Nabi Musa setuju dalam rangka nak menuntut ilmu, tetapi bila berlaku sesuatu yang pada zahir syariat tak betul, Nabi Musa tak tahan lah. Pada pula naik sampan orang ditebuk. Jadi Nabi Musa tegur. Kali kedua tegur lagi, kali ketiga tegur lagi. Akhirnya Nabi Khidir kata, okeylah setakat ni lah kalau macam tu. Tetapi Nabi Khidir terangkan, ada pun sampan itu milik orang miskin. Mereka ni bekerja di laut cari makan guna sampan. Fa'aradtu an a'ibaha. Saya tadi tu nak bagi berlubang tu ada sebab. Apa sebab? Wa kana wara'ahum malik, ada di sana seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja ni mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut zahir ayat, tidak ada yang namanya sampan yang raja tak ambil. Kenapa? Quran kata kul, setiap. Tapi sepakat ahli tafsir, tak ada seorang pun yang berbeza mengatakan tidak.
Bukan semua sampan raja ambil, hanya sampan yang elok-elok sahaja raja ambil. Kalau sampan ada lubang, sampan ada rosak, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS melubangkan sampan tersebut untuk menolak mudarat yang lebih besar. Antara sampan berlubang dengan sampan kena rampas, ringan sedikit, sampan berlubang masih boleh baiki. Tapi kalau sampan dirampas, langsung tak ada sampan. Selagi ada alat cari makan. Yang penting, kulla safinah tidak berarti sumber. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Al-habbatus sauda'u shifa'un likulli da'in illa maut. Habbatus sauda' menjadi penyembuh, kesembuhan kepada setiap penyakit kecuali mati. Para ulama menerangkan, setiap di situ bermakna kebanyakan penyakit. Ada juga jenis-jenis penyakit yang kalau dirawat dengan habbatus sauda' tidak sesuai, maka tidak sembuh. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput ya, bila mati, kecuali tulang sumbi. Baik, para Nabi anak Adam atau tidak? Ya, anak Adam. Adakah jasad para Nabi dimakan oleh tanah? Tidak. Orang mati syahid anak Adam atau tidak? Ya, anak Adam. Tapi jasad orang mati syahid, ya ada yang Allah jaga, tak reput. Bahkan ada orang bukan Nabi, mati atas hati, bukan mati dalam peperangan, pun masih Allah jaga jasadnya. Kalau macam tu hadis tadi tak betul lah Ustaz. Bukan hadis tidak betul, tetapi cara kamu memahami hadis tidak betul. Kamu patut faham, kullu bani Adam bukan berarti semua anak Adam. Kullu bani Adam berarti kebanyakan anak Adam. Jadi memahami kullu dengan makna sebahagian bukan pelik, biasa. Bahkan bila mereka mengatakan mana boleh ni, ini ustaz aku ni bawa orang sesat, Nabi dah kata setiap bid'ah adalah sesat. Tiba-tiba ustaz aku pandai-pandai kata ada yang sesat. Dia bukan saya, Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain sebesar Imam Nawawi. Siapa ulama yang tidak bersetuju dengan Imam Syafi'i? Boleh hampir kata tidak ada. Kalau ada pun mungkin seorang dua yang agak berbeza, seperti Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, agak berbeza cara beliau mendefinisikan bid'ah. Tapi takkan kita nak pegang seorang, tolak ribuan ulama yang setuju dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dan ulama lain bila menerima adanya bid'ah hasanah, bukan reka-reka, ada dalil. Antara dalil bid'ah hasanah ayat suci Al-Quran. Antara dalil bid'ah hasanah hadis Nabi SAW. Antara dalil bid'ah hasanah akal, perkataan dan perbuatan sahabat Nabi. Ayat Al-Quran apa dia? Allah berfirman, wa rahbaniyatan ittada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ila akhir ayat. Rahbaniyah berarti cara hidup rohib, cara hidup sebagai pendeta. Ibtada'uha, orang Nasara yang buat bid'ah tu. Ma katabnaha 'alaihim, kami tak tetap pun mereka kena hidup macam rahib, tak pun. Dia apa yang buat bid'ah tu? Pasal apa buat bid'ah tu? Ila ibtigha'a ridwanillah, tak ada sebab lain melainkan nak dapat ridha Allah. Dia ada cerita di sebalik kejadian itu atau ayat tersebut, iaitu pada masa itu orang-orang Nasara pengikut Nabi Isa AS diuji dengan pemerintah yang bergelumang dengan maksiat. Maka sebahagian daripada pengikut Nabi Isa AS yang masih istiqamah, mereka menjalankan tanggungjawab kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, mereka mencegah daripada kemungkaran. Malangnya bukan sahaja nasihat mereka tidak diikuti, bahkan yang menasihati dibunuh. Maka yang selamat tersepit. Kalau hidup dalam masyarakat tidak amal ma'ruf nahi munkar, agama rosak. Tapi kalau buat amal ma'ruf nahi munkar, ikut track record, nyawa terbang. So tersepit. Akhirnya solusi, mereka hidup jauh daripada masyarakat, ya, di pinggir hutan, di pinggir gunung dan sebagainya, fokus kepada ibadat. Itu Allah tidak tetapkan, tapi mereka buat. Kemudian mereka tidak lagi memenuhi hak-hak kehidupan rahbaniyah, lalu Allah mengkritik mereka sebagai orang fasik. Berarti meninggalkan bid'ah rahbaniyah itu buruk. Berarti rahbaniyah itu baik, sedangkan ia bid'ah. Sebab itu Al-Imam Al-Qutubi rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu namanya bid'ah, dan sayugialah bagi setiap orang yang melakukan bid'ah yang baik bahawa dia mengekalinya.
supaya tak jadi macam orang Nasara tadi, dah buat benda baik lepas tu tinggal, maka Allah melabelkan mereka sebagai orang-orang yang fasik. Dah isyak dah? Dah? Belum? Isyak ke apa ya? Oh belum lagi, 8.23. Okey. Sebab dekat iPad saya ni macam ada isyak, mungkin silap. Baik. Jadi itu dalil yang pertama, ya. Logik dia mudah saja. Bila kita tinggalkan satu perbuatan, kita dipuji, mana perbuatan yang kita buat tu buruk. Sebab bila kita tinggal orang puji. Kalau kita buat satu perbuatan dan bila kita tinggal orang keji, mana perbuatan terbaik. Sebab tu kita tinggal orang keji. Maka apabila orang-orang Nasara meninggalkan Rahbaniyah, Allah keji mereka, bermakna Rahbaniyah itu baik. Sedangkan Rahbaniyah dengan nas Al-Quran adalah bid'ah. Berarti ada di sana bid'ah yang baik. Itu dalil daripada Al-Quran. Boleh rujuk tafsir Al-Jami' bi Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Yang kedua adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang saya sebutkan tadi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajruha wa ajru man amila biha, dan seterusnya. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu jalan yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang melakukan selepas daripada itu. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk, maka dia akan mendapat dosa dan dosa orang yang melakukan selepas daripada itu. Jadi ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mengkhususkan hadis kullu bid'atin dalal. Kan kullu bid'ah zahirnya semua, tapi kita faham khusus. Faham khusus tu perlu ada dalil. Tak boleh benda yang umum kita khususkan tanpa dalil. Yang umum dia kekal umum, habis itu macam jadi khusus sebab ada dalil. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, antara dalil yang mengkhususkan hadis kullu bid'atin dalalah adalah hadis tadi. Tapi ada orang bangkang, dia kata tak betul Ustaz kalau nak gunakan hadis itu sebagai dalil bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana sababu wurudil hadis, sebab diucapkan hadis itu oleh Nabi SAW, Nabi menggalakkan sahabat bersedekah. Selepas Nabi bagi semangat, bagi motivasi orang bersedekah, masing-masing diam, tak ada yang bersedekah. Sehingga hanya satu orang lelaki, dia dulu mula-mula bersedekah, kemudian orang lain tengok dan orang lain tiru, sehingga banyak terkumpul harta sedekah. Jadi sedekah ni bukan bid'ah. Jadi tak bolehlah kita pakai hadis tadi sebagai dalil bid'ah. Jawapan kita adalah, dalam berinteraksi dengan nas, Quran ataupun hadis, kaedah adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil kira keumuman lafaz, bukan khususnya sebab tadi. Misalnya ada ayat yang mengatakan siapa yang beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian dapat azab sebagainya. Sebab nuzul adalah orang-orang perbuatan orang Bani Israel, perbuatan orang Yahudi. Adakah berarti kita orang Islam boleh kita beriman dengan sebahagian Al-Quran dan kufur dengan sebahagian yang lain kerana ayat kita tentang orang Yahudi? Tidak. Kerana umum itu diambil kira, umum lafaz, bukan khusus sebab. Kemudian kata mereka lagi membangkang, kata dia hadis bercerita tentang sunnah Nabi. Maksud man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, yang itu yang dapat pahala, bukan buat benda baru. Kalau kamu tafsirkan sunnah dalam hadis sebagai sunnah Nabi, kan di hujung hadis Nabi sebut wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Yang mula tu okeylah, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang baik, pun dah macam ni. Okey, mana ada sunnah Nabi yang buruk. Jadi bila Nabi SAW bersabda wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, kalau kamu faham sunnah dengan sunnah Nabi, maka maknanya barang siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah Nabi yang buruk, maka dapat dosa dan dosa orang yang melakukan selepas itu. Soalan, adakah sunnah Nabi yang buruk? Tak ada. Maka sunnah dalam hadis ialah sunnah dari segi bahasa, iaitu jalan. Jalan yang baik dapat pahala dan pahala orang yang meniru, jalan yang buruk dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Dalil daripada hadis juga. Ini menarik.
Kerana dalil ini juga digunakan oleh orang yang menolak bidah hasanah, iaitu sabda Nabi SAW, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami, yang urusan agama ini, apa yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Jadi dia kata, mana ada bidah hasanah? Dia tak perasan ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama. Berarti kalau dia mengadakan satu perkara baru, tapi ia adalah sebahagian dari agama, ia diterima. Ini dipanggil mafhum mukhalafah. Kalau imam kata, siapa jemaah yang umur tak lebih 40, sila tunggu. Haji yang umur 60 datang jumpa imam, "Imam, saya umur 60 boleh tunggu tak?" Imam kata, "Kan saya dapat pengumuman tadi." Yalah, imam kata yang umur tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih imam tak cakap pun. Kan imam akan kata, "Faham lah. Yang lebih mana tak payah tunggu." Ya, kalau yang bukan daripada agama tertolak, yang daripada agama diterima. Saya akan sambung insya-Allah selepas daripada lamunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung lagi dan mungkin insyaAllah di penghujung kita buka ruang sekiranya ada sebarang soalan. Kalau saya mampu jawab, insyaAllah saya akan jawab. Baik, sekarang ni kita kembali kepada dalil yang ketiga daripada hadis Nabi SAW. Yang pertama ayat Quran, yang kedua hadis Nabi, dan ketiga hadis Nabi SAW. Yang mana yang menarik saya sebutkan tadi, hadis yang sama digunakan oleh umat Islam yang menerima bid'ah hasanah dan umat Islam yang menentang bid'ah hasanah. Beza adalah yang menggunakan hadis ini di kalangan mereka yang menolak bid'ah hasanah, mereka sama ada terlepas pandang atau sengaja tidak memfokus kepada kalimah ma laisa minhu, apa yang bukan daripada agama, iaitu sahaja yang tertolak. Apa perkara baru yang dari agama itu diterima. Saya beri contoh perkara baru, iaitu sambutan Maulidul Rasul. Sambutan Maulidul Rasul SAW ini perkara baru. Ya, dicatatkan pertama kali melakukannya adalah Sultan Muzaffar rahimahullah ta'ala. Beliau kumpulkan manusia, para ulama, buat jamuan dan sebagainya. Zaman Nabi tak ada sambutan Maulid seperti itu. Zaman Khulafaur Rasyidin juga tidak ada. Jadi termasuk man ahdasa fi amrina hadza, sesiapa yang mengadakan satu perkara baru.
Untuk tertolak, dia istilah ma laysa minhu. Perkara baru itu bukan dari agama. Baik. Sambutan Maulid ini dari agama atau tidak? Kena tengok dalil. Dalil pertama adalah dalil umum. Itu Allah Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, yakni wahai Muhammad SAW, dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu, dengan yang demikian itu, hendaklah mereka itu bergembira. Jadi kita diperintahkan oleh Allah bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Dalam kitab tafsir mengatakan kurniaan dan rahmat Allah itu adalah Islam dan Al-Quran. Kedua-duanya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah ahli tafsir mengatakan rahmat Allah itu Nabi. Kenapa? Kan dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi rahmat Allah itu Nabi. Kita diperintahkan bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara nak bergembira? Allah tidak perincikan. Dia ada bezanya. Ada perkara Allah perintah, Allah perincikan. Contohnya Allah perintah solat. Solat asal dari segi maknanya doa. Adakah boleh kita doa ketika kita solat? Tak boleh. Kerana Allah dah perincikan. Solat ada cara dia, Nabi dah tunjuk macam mana cara solat. Maka solat di situ kita makan dan telah diperincikan. Tetapi Allah suruh bergembira, Allah tidak perincikan macam mana cara bergembira. Maka kembali kepada kaedah umum, apa yang Allah suruh tanpa perincian, bolehlah kita lakukan dengan apa-apa cara selagi mana tidak melanggar syariat. Apa cara orang Islam bergembira dengan Maulid? Pertama, membuat ceramah Maulidul Rasul. Baik, ceramah Maulidul Rasul minhu am laysa minhu? Minhu. Kami kalau Maulidul Rasul kebanyakannya tazkirah. Ingatkan tadi, orang dah tahu Nabi SAW lahir bila ibu meninggal, pergi ke Taif, kena balik batu. Orang dah tahu. Tapi tazkir, ingatkan balik, fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang mukmin. Saya biasa jumpa orang yang dia cerita sebab kenapa dia berubah menjadi baik, hadir majlis Maulid. Dia menangis, dia isah, dia jadi buku. Jadi ini termasuk tazkirah yang bermanfaat. Lagi apa lagi obat ketika Maulidul Rasul? Jamu makan. Jamu makan minhu am laysa minhu, dari agama atau bukan dari agama? Dari agama. Mana dalil? Nabi SAW bersabda, "Afshus salam wa aqimut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam." Sebarkan salam, jamulah makan dan solat pada waktu malam dalam keadaan orang lain tidur. Dan solat tahajud. Baik, jamu makan mesti satu sebab? Tak mesti. Jamu makan kerana naik pangkat, dia boleh. Jamu makan kerana masuk rumah baru, silakan. Jamu makan kerana saja-saja nak jamu pun boleh. Jamu makan kerana mengingati hari jadi kita, dia boleh. Jamu makan mengingati hari jadi Nabi SAW, haram? Ya tidak. Termasuk jamu makan. Lagi apa lagi? Selawat. Selawat kan dalilnya umum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, selawat bila tak ditetapkan, di mana tak ditetapkan, seorang boleh, ramai-ramai tak apa, spontan boleh, dirancang tak apa. Jadi termasuk dalam agama minhu. Lagi apa lagi korban aktiviti Maulid? Berarak. Berarak apa makna dia? Kalau minum arak, ya confirm haram. Berarak bukan minum arak, berarak berjalan beramai-ramai kan? Apa hukum berjalan beramai-ramai? Ya harus, boleh. Tapi boleh berubah hukum menjadi haram. Misalnya jalan beramai-ramai sehingga menyakiti orang lain, langgar kedai orang, rosak karakter orang, ya haram. Atau kadang-kadang tidak menutup aurat misalnya. Jadi kalau jalan beramai-ramai untuk menzahirkan kegembiraan, ya dibenarkan. Bagaimana kita jalan berarak sebenarnya hari merdeka. Tak ada lagi Nabi buat hari merdeka dan sebagainya. Tapi apa kenapa kita berjalan ramai nak menzahirkan kegembiraan? Dia harus menzahirkan kegembiraan Nabi SAW, boleh naik kepada sunat, tak apa-apa saja. Kerana itu penzahiran kepada kasih kepada Nabi SAW, dan kasih kepada Nabi adalah wajib. Baik. Dan ada banyak lagi dalil lain. Saya sebut satu daripada asal, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah selalu pusing pada waktu malam tengok keadaan umat Islam. Satu malam bulan Ramadan, ketika melakukan pusing pada waktu malam ni, nampak orang sembahyang di masjid meriah ramai, tapi dalam keadaan tidak tersusun. Ada sebagian solat di sini, ada sebagian solat di sana, ada yang solat seorang, ada solat berjemaah. Lalu Sayyidina Umar mencadangkan, kalau dah dilakukan di belakang seorang imam, tentu lebih baik. Seorang jadi imam dan semi. Lalu
dilakukan. Apa komen Sayyidina Umar? Nikmati bid'atu hazihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Jadi ada orang kata itu bid'ah dari segi bahasa. Bahasa atau istilah tidak ada masalah. Yang penting solat tarawih itu adalah ibadah. Bid'ah di mana? Solat tarawih tak ada bersama Nabi, ada. Nabi SAW sahabat malam pertama sahabat ikut, malam kedua lagi ramai, malam ketiga atau malam keempat Nabi tak keluar. Kerana ada bimbang diwajibkan. Lalu sahabat buatlah dia ada yang solat-solat, ada solat ramai. Jadi penyusunan solat dan solat imam itu yang baru. Kalau semua perkara baru sesat, takkan Sayyidina Umar melakukan kesesatan. Berarti melakukan perkara baru yang hasanah sunnah. Hati yang mereka tak faham. Jadi ada yang lenting-lenting ni. Atau aku rasa syariat Nabi Muhammad SAW masih tak lengkap, atau aku dapat wahyu baru untuk betulkan syariat Nabi. Bukan. Kita mengatakan kita nak mempertahankan sunnah. Kita dapati Nabi SAW sendiri mengiktiraf perkara baharu yang tidak melanggar syarak. Sahabat sendiri melakukan perkara baharu yang tidak melanggar syarak. Maka ketika itu kita katakan itulah sunnah. Sebab itu menerima bid'ah hasanah adalah sunnah. Kerana Nabi buat. Tapi Nabi dah ikrar dari sunnah lah Ustaz. Sunnah takririyah. Betul. Cuba tengok satu kejadian. Satu orang imam zaman Nabi SAW masih hidup di Masjid Quba buat bid'ah dalam solat. Apa bid'ah dia? Iaitu setiap rakaat dia akan membaca surah Al-Ikhlas. Dia baca Fatihah, selesai Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad, kemudian dia baca surah baru dia rakaat. Rakaat kedua juga sama, Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, surah baru dia rakaat. Pertama Nabi SAW tak buat. Yang kedua Nabi SAW tak suruh. Yang ketiga makmum tak suka. Jadi makmum beritahu pada imam pilih satu. Kalau imam nak baca Qul Allah, cukup dengan Qul Allah, tak payah lagi baca surah. Kalau imam nak baca surah, tak payah baca Qul Allah. Imam kata kamu pilih satu. Kalau nak saya jadi imam, macam tu tak ada saya. Kalau nak macam lain, nanti imam balik. Akhirnya diadu kepada Nabi SAW. Kalau betul teori yang mengatakan setiap perkara baru dalam urusan ibadah itu haram, maka kewajipan seorang Rasul melarang benda yang haram. Nabi kena panggil imam dah jangan buat. Benda ni saya sendiri tak buat. Dan saya tak pernah suruh buat benda baru dalam ibadah haram. Tidak. Nabi SAW panggil, Nabi tanya, kenapa imam tak nak ikut cadangan jemaah? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya aku kasih kepada suatu ikhlas, wahai Rasulullah. Jadi kasih pada Al-Quran bercampur tak dengan syarak, bahkan baik. Ada tak larangan tak boleh baca surah sama? Tak ada. Maka oleh kerana perbuatan imam ni, walaupun Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, mana ketika itu bid'ah, belum jadi sunnah lagi. Jadi sunnah bila Nabi iktiraf. Masa sahabat itu buat, belum ada iktirafan. Jadi berarti sunnah takdiriyah Nabi adalah mengiktiraf perkara baharu dengan syarat tidak melanggar syarak. Itulah namanya bid'ah hasanah. Baru bid'ah hasanah tidak melanggar syarak. Sebab itu kita kata mengiktiraf bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Bukan kita reka ambil oleh sunnah Nabi. Tapi Ustaz Muhid tak faham. Lalu dia menggerupur, marah-marah. Ustaz Muhid nak buat syariat sendiri, mana ada? Tak nak ikut ulama. Ulama yang bagi bid'ah pada dua. Bahkan ada yang bagi kepada 5 ikut hukum. Yang kata bid'ah hanya satu, tak ada sebenarnya bukti ya. Kita kata kenapa kamu kata tak ada bid'ah hasanah? Sebab Nabi kata wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah sesat. Oh, kita test dia. Kalau memang setiap perkara yang Nabi tak buat itu sesat, jadi kamu juga sesat. Dia tu mana ada? Saya tak pernah buat benda ni. Tapi tadi kan kamu cakap dalam telefon. Nabi tak nak cakap dalam telefon. Kamu tu kan tadi datang masjid naik kereta. Nabi pergi masjid tapi tak pernah naik kereta. Kamu pergi haji naik kapal terbang. Nabi pergi haji tak pernah naik kapal terbang. Jadi kamu buat benda Nabi tak buat. Kalau kita kata begitu, sebahagian orang dia akan kata betul juga. Kalau semua benda Nabi tak buat sesat, tak ada benda yang tak ada orang yang tak sesat. Ada orang yang cakap macam ni. Dia kata yang tu lain. Kita kena faham bid'ah ni hanya dalam urusan agama. Yang kamu sebut guna handphone, naik kereta, naik kapal terbang, itu urusan dunia. Urusan dunia tak ada masalah. Dia perasan tak? Dengan kata-kata dia itu, dia telah bersetuju bahawa kullu bid'atin dhalalah bukan makna semua.
Di sisi dia, kullu bid'atin dhalalah maknanya bid'ah agama saja. Bid'ah dunia tak termasuk. Dan mana kita sepakat kullu bid'ah agama semua. Cuma beza kayu ukur. Kita ikut kayu ukur Imam Syafi'i, nak tahu mana bid'ah yang okey, tengok selari yang terbercandah dengan syariat. Dia kata tak. Bid'ah agama tak boleh, bid'ah dunia tak mengaku. Baik. Pengumpulan Al-Quran, dia dikata ni, jangan buat alasan kumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia kata. Itu kan sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Betul lah saya kata. Khulafa' Ar-Rasyidin buat benda baru. Asalnya Sayyidina Umar kadang kumpul Al-Quran dalam satu mushaf sebab orang yang hafal Quran ramai mati. Jadi apa jawab respon awal Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tak nak. Apa alasan tak nak? Sebab bid'ah. Kaifa af'alu syai'an lam yaf'al Rasulullah. Macam mana Umar, aku nak buat satu benda Nabi pun tak pernah buat. Mana Sayyidina Abu Bakar keberatan cara benda itu baru. Lalu Sayyidina Umar yakinkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju. Mana sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin buat perkara baharu, walaupun dalam urusan agama, cara dia baik. Baik daripada sederhana. Nak jaga Al-Quran daripada hilang. Dengan sebab kematian orang yang hafal Al-Quran. Itu sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin, bukan bid'ah. Ya betul. Sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin buat benda baru yang tak bercanggah dengan syariat. Azan, urusan agama. Sayyidina Uthman tambah azan Jumaat. Ini mereka tak boleh terima. Dia tahu tu tak apalah Ustaz. Sayyidina Uthman tu kan Khulafa' Ar-Rasyidin. Bila Khulafa' Ar-Rasyidin buat, itu namanya sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Nah, kamu tahu tak? Khulafa' Ar-Rasyidin buat benda yang zaman Nabi tak buat, zaman Sayyidina Abu Bakar tak buat, zaman Sayyidina Umar tak buat, zaman Sayyidina Uthman baru buat. Mana benda itu baru. Berarti sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin buat benda baharu walaupun dalam urusan agama, syarat hasanah. Kenapa hasanah? Kerana azan tambahan itu membantu orang sempat untuk solat Jumaat. Tidak ada seorang sahabat bangkang. Mana ijma' sahabat Nabi iaitu membuat perkara baharu dalam urusan agama boleh dengan syarat hasanah. Kalau kata bid'ah dunia boleh. Okey, pembedahan urusan dunia. Zaman Nabi ada tak bedah tukar jantina? Berarti bedah tukar jantina bid'ah. Tapi bid'ah urusan dunia. Kalau itu boleh tak? Tak boleh. Kerana melanggar syariat. Kan dilarang lelaki dan wanita mengubah ciptaan Allah. Itu melanggar syarak walaupun bid'ah dunia. Ambil lagi contoh. Insurans bid'ah. Sebab tak ada zaman Nabi SAW praktis insurans. Takaful juga bid'ah. Memang tak ada zaman Nabi sahabat jadi ejen takaful, syarikat takaful, mana ada. Yang pelik kenapa? Yang pelik adalah insurans diharamkan oleh hampir semua ulama dunia, takaful dibenarkan. Sepatutnya kalau bid'ah dunia boleh, insurans pun boleh. Insurans hanya urusan dunia, risk management, protection, coverage, bukan urusan ibadat. Kenapa insurans haram? Oh, ulama kata ada elemen uncertainty, gharar. Ada juga ulama kata ada elemen riba, beri sikit dapat lebih. Ada lagi ulama kata ada elemen maisir, macam berjudi, nasib, ya. Maka oleh kerana melanggar syarak haram. Habis takaful pun lebih kurang juga tak? Takaful akad tabarrung, charitable contract. Kalau insurans akad muawadah, dia ada exchange of consideration. So kalau ada uncertainty, ada ini melanggar syarak. Tapi kalau charitable contract macam hayat kematian, tak ada masalah. Tak pasti dapat apa, beri lebih, beri sikit dapat lebih dan sebagainya. Kerana ia hanya derma, sedekah. Jadi kalau begitu, pertimbangan ulama bukan sama ada perkara baharu itu dunia atau agama, tapi selari atau bercanggah dengan syarak. InsyaAllah 8.45 saya berhenti. Kemudian buka pada soalan kalau ada. Kalau tak ada, boleh teruskan dengan sembah isyak. Saya Alhamdulillah kerana masih dalam musafir, saya telah jamak takdim ya tadi. Baik. Jadi Ustaz Muhib tu katalah harap mumpuni faham dan sebagainya. Saya berharap beliau faham. Kenapa saya kata menolak bid'ah hasanah adalah bid'ah? Dia kena faham keyword dia. Dia seolah-olah baca apa? Menolak bid'ah adalah bid'ah. Oh memanglah. Kalau kamu kata menolak bid'ah adalah bid'ah, tak penting. Kamu kena jangan lupa hasanah je. Syarat dia hasanah. Menolak bid'ah hasanah adalah bid'ah. Kenapa? Kerana dia seolah-olah mengatakan satu perkara itu haram semata-mata kerana Nabi SAW tak buat. Banyak contoh macam itu. Jangan baca Yasin malam Jumaat. Pasal Nabi pun tak buat.
Jangan baca doa awal tahun, akhir tahun, pasal Nabi pun tak buat. Jangan amalkan selawat selang-selang tarawih. Kenapa? Nabi pun tak buat. Jangan zikir Allah, Allah, Allah. Kenapa? Tak ada dalil Nabi buat. Soalan, adakah apa yang Nabi SAW tak buat berarti haram? Ini kita soalan yang ilmiah. Jawabnya tidak. Bahkan bercanggah, siapa yang mengklaim satu perkara itu haram, lalu kita tanya dia, apa sebab haram? Sebab Nabi tak buat. Pertama, dia lawan Al-Quran. Kedua, dia lawan hadis Nabi SAW. Ketiga, dia menolak ilmu yang dinamakan usul fiqh. Yang pertama dahulu, melawan ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kamu, hendaklah kamu ambil, yang diterima. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, hendaklah kamu berhenti. Apa kata apa? Nahakum. Apa yang bagi dilarang. Jadi bila dia kata apa yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun dah haram. Itu kan bid'ah. Sebab itu kita kata menolak bid'ah hasanah itu bid'ah. Quran tak kata benda yang Nabi tak buat haram. Quran kata apa yang Nabi larang. Dia melanggar hadis. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa satu perkara yang aku telah larang kamu daripadanya, hendaklah kamu jauhi. Nabi tak kata apa yang saya tak buat, kamu kena jauhi. Nabi kata apa yang saya larang. Jadi dia lebih pandai daripada Nabi lah. Macam kata Syafi'i. Ya. Nabi kata apa yang aku larang, dia kata tak. Aku lebih pandai, bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun dah haram. Aina jadi tak ada dalil, bahkan bercanggah dengan dalil. Yang ketiga, bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, pertama, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi salah satu sumber hukum. Al-Quran sumber hukum, perkataan Nabi sumber hukum, penetapan Nabi sumber hukum, ijma' ulama sumber hukum, qiyas yang sahih juga adalah sumber hukum. Jadi mereka tak perasan Al-Quran, mereka tidak hirau ijma', mereka tidak pandai guna qiyas. Mereka hanya fokus sunnah, dan sunnah mereka juga sempit hanya pada perbuatan. Contoh, yang mempertikaikan zikir Allah Allah. Alasannya Nabi tak buat. Habis Al-Quran bukan dalil. Al-Quran Allah berfirman, "Wazkurullaha zikran katsira." Naklah kamu sebut Allah dengan sebutan yang banyak. Tapi bahawa sebut itu maksud ingat, Ustaz. Ya, ingat pun dia juga, sebut pun dia juga. Wazkuru bil lisan sebut, wazkuru bil qalbi ingat. Dua-dua dituntut. Wa qurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Al-Quran dalil. Jadi waktu sebut Allah, 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 itu sudah beramal dengan dalil Al-Quran. Ijma' ulama tidak kurang daripada 700 tahun. Tidak ada satu orang ulama yang mempertikaikan zikir Allah Allah. Awal-awal tokoh yang dicatat mempertikaikan zikir Allah Allah adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, hidup pada kurun ke-8. Beliau alim, ya. Adakah kealiman beliau sampai beliau kuat menolak ijma'? Tidak. Kemudian perkara yang sama, hukumnya sama. Zikir sama-sama ibadah yang tidak diikat. Ada ibadah diikat, itu kita sepakat. Ada orang kata, Ustaz, kalau Ustaz pegang asal baik boleh buat, kenapa tak sembahyang subuh 4 rakaat? Siapa kata sembahyang subuh 4 rakaat baik? Sembahyang ibadah yang diikat antaranya dengan rakaat, tak boleh lebih, tak boleh kurang, waktu tak boleh luar waktu, tempat okey, lengkap. Mana-mana boleh sembahyang asalkan masuk waktu. Tapi kalau haji diikat dengan tempat, haji mesti di Kaabah, wukuf mesti di Arafah, mabit di Mina, melontar di Jamrah. Tak boleh kita haji di Pulau Pinang misalnya, ataupun haji di Madinah, beda. Tapi nak zikir di mana tak ditetapkan, nak selawat di mana tak ditetapkan, nak baca Quran di mana tak ditetapkan, nak baca tak zikir banyak mana, nak zikir dalam keadaan berwudu, bagus, tak ada wudu tak apa, menghadap kiblat okey, tak ada menghadap kiblat boleh. Kan beza. Jadi zikir subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allah Allah juga boleh. Akhirnya dia hanya fokus sunnah satu saja. Sunnah bukan hanya perbuatan Nabi, perkataan Nabi juga adalah sunnah. Nabi SAW pernah bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, tak putus-putus lidah kamu itu basah dengan zikrullah. Itu daripada sudut sumber. Yang kedua, dan saya akan tutup lepas ini insya-Allah, dan betul pada soalan. Yang kedua adalah macam mana berinteraksi dengan sumber. Okay, kita kata sumber utama Quran Sunnah. Macam mana kita faham daripada Quran atau hadis satu benda itu haram? Itu namanya seni dalam usul fiqh. Pertama, kalau ada sigatun nahi.
Ada uslub yang mengatakan la dalam makna jangan. Contoh, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu itu menghampiri zina. Maka kita faham bukan sahaja zina itu haram, menghampiri zina juga haram. Apa dalil? Quran kata la, jangan. Yang kedua, kalau ada sirah tahrim, misalnya innama harrama alaikumul maitah, maksudnya Allah Taala mengharamkan kepada kamu memakan bangkai. Mana tahu kata haram? Dan semua. Yang ketiga, zamumpen, dikeji perbuatan itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghasya falaysa min. Siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu, Nabi tak kata menipu itu haram, tapi bukan daripada golongan Nabi itu keji. Maka dipahami oleh para ulama, menipu itu adalah haram. Larang, haram, keji. Ada tak dalam kaedah usul fiqh kalau Nabi tak buat maka haram? Tidak ada. Maka kamu memandai-pandai dalam agama. Kaedah mengatakan at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi SAW tinggal satu perbuatan belum memastikan keharaman. At-tarku la yaqtadi hukma. Semata-mata Nabi tinggal belum menegakkan hukum. Nabi tak minum arak. Minum arak itu haram. Adakah minum arak itu haram kalau Nabi tak minum? Bukan. Minum arak itu haram kerana ada dalil-dalil yang lain yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Berarti kita kata, kalau Nabi tinggal, belum pasti lagi hukum dia. Kena tengok dalil-dalil yang lain. Jadi saya simpulkan sekali lagi, ya, kalau Ustaz Muhib nak berdepan pun boleh, bersemuka supaya kita berbincang dengan lebih elok. Saya tak menarik statement saya bahawa melakukan atau mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah, sementara menentang dan menolak bid'ah hasanah, keyword dia hasanah, itu adalah bid'ah. Itu bercanggah dengan Quran, hadis dan juga usul fiqh. Wallahu a'lam. Sekarang 8.48. Tadi Tuan Imam beritahu kerana besok cuti. Kata Tuan Imam kalau nak lajak-lajak sampai pukul 9 pun masih boleh. Tapi saya akan berhenti terus ya, sekiranya tidak ada sebarang soalan. Sekiranya ada soalan, saya cuba jawab sekadar saya mampu. Silakan kalau ada sebarang soalan. Baik, Alhamdulillah, setakat saya tengok sebentar lalu sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya pun maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adhu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.